Okey, so hari ini kita akan bercakap tentang kualiti udara adalah kualiti hidup kita. Okey, apa yang kita nak tahu tentang kualiti udara ialah maknanya kita kena jaga kualiti udara ni supaya kita dapat hidup lebih selesa tanpa ada masalah daripada sistem daripada udara kita. Okey, di sini hari ini kita akan tengok salah satu penapis udara yang terbaik iaitu atmosphere sky. So sebelum itu kita lihat apakah itu kualiti udara, kesedaran tentang pencemaran udara dalam rumah kita, faedah atmosphere sky dan juga bagaimana cara kita memasang dan juga pengendaliannya. Okey, kita lihat yang pertama, apakah itu pencemaran udara? Pasti kita tertanya-tanyakan. Okey, pencemaran udara adalah campuran partikel atau bahan kimia dalam atmosfer kita, di mana dia boleh mengancam serius, memberi ancaman yang serius terhadap kesihatan dan juga alam sekitar kita. Di mana pencemaran ini sebenarnya boleh wujud di dalam dan juga di luar rumah kita. Kita tak nampak sebenarnya. Okey. Contohnya, sebenarnya dalam udara kita tu sebenarnya macam-macam ada. Yang paling kita tidak nampak ialah bakteria dan virus ini. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Iaitu contohnya seperti kulapuk. Di mana kulapuk ini menyebabkan kerangsangan pernafasan seperti kita batuk dan juga berdihit. Manakala penyakit berjangkit pula adalah bawaan dalam udara yang mudah merebak seperti influenza dan juga coronavirus. Dan satu lagi ialah allergen di mana dia boleh menjejaskan mereka yang mempunyai hidung dan kulit yang sensitif. Jadi itu maknanya virus dan bakteria ini tidak kelihatan tetapi terdapat di dalam udara kita yang kita hari-hari orang kata hirup. Okey. Okey, dan ini dah sepatutnya kita harus sedar pencemaran udara ini, kita harus sedar tentang pencemaran ini sebab kalau kita tidak mempunyai kesedaran, dia boleh menyebabkan kita yang menyebabkan udara yang kita sedut itu tercemar dengan bahaya. Jadi kita harus sedar. Dan 9 daripada 10 orang kini menghirup udara tersedar. Termasuk kita lah. Mungkin kita adalah 9 daripada 10 orang. Dan apa yang terdapat dalam bahan zarahan ini ialah dia yang merosakkan sistem mengadakan diameter 2.5 mikron ataupun kurang. So di mana kalau kita lihat pencemaran udara ini akan boleh menjejaskan kesihatan kita dengan serius seperti kerosakan kulit, kesan sistem diri kita, kemurungan dan juga berat badan kita bertambah jika pencemaran ini boleh berlaku. Maknanya ini adalah berlaku disebabkan oleh pencemaran udara. Dan 1/3 daripada kematian strok, kanser paru-paru dan juga penyakit jantung adalah disebabkan pencemaran udara. So kalau ini kita boleh tengok di laman ini dia kata boleh kita tengok dalam itu okey. Ini adalah studi adalah bahawa yang virus atau bakteria tak nampak dalam udara tetapi dia adalah bawaan udara. Di mana influenza ini terdapat di dalam salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Di mana virus ini boleh hidup di permukaan yang keras selama 40 jam pada tombol pintu kita, pada permukaan kaunter dapur kita dan juga pada barang mainan anak-anak kita. Jadi maknanya virus influenza ini ada di situ. Okey, kemudian virus influenza ini juga menjangkiti hidung, tekak dan juga paru-paru kita dan sangat cepat tersebar sesama kita, terutamanya bila kita bersin dan juga bila kita batuk. Itu maksudnya cepat tersebar. Okey, selain daripada itu zarah bawah bahan zarah iaitu PM adalah kombinasi partikel papejal dan juga titisan cecair dalam udara di mana terdapat saiz yang berbeza bagi PM yang kita sedut. Contohnya ada antara PM 2.5 contohnya daripada rambut manusia.
Dan PM 2.5 ini, PM maksudnya ialah bahan zarahan adalah partikel pencemaran kecil yang boleh memasuki tubuh kita dan menyebabkan kerosakan pada sistem pernafasan kita, menyebabkan penyakit paru-paru, serangan jantung dan juga stroke. Jadi maknanya partikel 2.5 ini adalah pencemaran kecil tetapi boleh menyebabkan kerosakan pada sistem pernafasan, penyakit paru-paru kita kan. Walaupun dia kecil tapi dia boleh menyebabkan penyakit kepada kita. Okey, ini adalah coronavirus. Seperti yang kita lihat sekarang, kita berada dalam alam coronavirus, iaitu kita sekarang adalah ada pandemik coronavirus. So di mana ini adalah transmisi antara hewan dan juga manusia. Di situ kalau kita lihat sindrom pernafasan akut yang teruk iaitu SARS, transmisi daripada kucing. Bukan bandar kucing iaitu binatang. Kemudian sindrom pernafasan Timur Tengah, MERS, antara coronavirus tadi, iaitu transmisi daripada unta. Tadi kalau satu lagi ialah daripada kucing, yang satu lagi daripada unta. So COVID-19 ini masih dalam penyiasatan bagaimana virus ini berasal dan menyebarkan. Okey, gejala-gejala biasa yang kita lihat ialah seperti gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas dan juga kesukaran bernapas. Tapi bila kritikalnya, inilah dia ada pneumonia, ini keadaan kritikal. Yang tadi adalah biasa saja. Ini adalah kritikal di mana pneumonia, sindrom pernapasan akut yang teruk, kegagalan buah pinggang kita dan juga boleh menyebabkan kematian. So, apakah itu udara yang bersih? Apakah udara yang bersih? Semua tertanya-tanya kan apakah itu? Okey, udara yang bersih adalah udara yang tahap cemarnya kurang ataupun sangat rendah. Maksudnya partikel ini, bahan kimia ini, kotoran dan habuk ini semua tahap cemarnya kurang dan sangat rendah. So, kita sering menyangka bahawa menghirup udara bersih itu di luar itu bagus dan selamat. Tetapinya, dan juga sangat penting untuk kita mempunyai alat yang boleh memberikan anda akses kepada udara yang bersih. Okey, kita lihat seterusnya, mengapakah kualiti udara dalam bangunan, rumah, pejabat, bilik gym dan lain-lain lebih tercemar daripada luar. Selama ini kita sangkakan udara di luar tu lebih tercemar tetapi kita sebenarnya tidak tahu. Okey, jadi kebanyakan kita mengandaikan bahawa dinding rumah mampu menghindarkan bahan cemar berbahaya. Malangnya dinding yang sama juga boleh memerangkap bahan cemar di dalamnya. So kita selalu anggapkan dinding kita tu macam boleh menghindarkan tetapi sebenarnya dia memerangkap lagi banyak bahan cemar di dalamnya. Jadi dorongan itu untuk menjimatkan tenaga untuk menyebabkan peningkatan potensi pencemaran udara. Okey, jadi kalau kita lihat di sini kan, kita biasanya menutup rumah kononnya untuk menjimatkan tenaga, mengurangkan pertukaran dengan udara di luar. Tetapi sebenarnya kita memerangkap dan memadatkan lagi bahan cemar udara di dalam rumah kita. Bila kita tutup pintu, kita ingat nak jimat tenaga kita kan, nak kurangkan pertukaran. Tetapi sebenarnya kita lagi memerangkap dan memadatkan bahan cemar di dalam rumah kita. Okey, jadi maknanya di sini kalau kita lihat di sini bahan cemar tambahan di dalam rumah kita adalah 5 kali lebih tercemar berbanding di luar. Berbanding di luar. Sebab di dalam rumah kita sebenarnya ada kimia berbahaya daripada lampu ni, ada keruping hewan, peliharaan kita dan juga manusia. Keruping hewan kalau kita ada bela kucing kan, bela anjing kah, dan juga kita sendiri yang macam ada masalah eczema, garuk-garuk kan. Semua itu kan bila dia garuk-garuk dia terbang dalam udara. Jadi kita secara tidak langsung dia hirup masuk kita sedut keruping daripada kita dan juga pada hewan. Kemudian juga terdapat bahan berbahaya. Sebab dalam rumah kita tu kita tak tahu, contohnya meja ni, laptop ini dan sebagainya semua adalah daripada bahan kimia. Okey, kita tak tahu sebab itu cara pembuatan dia. Ini bermakna bahawa udara rumah kita lebih tercemar berbanding di luar. So apakah kesan-kesan pencemaran udara dalam rumah ini? Kesan-kesannya. Kesan-kesan yang
Bukan kesan yang baik lah, kesan yang negatif. Di mana kesan negatif ini menjejaskan kesihatan kita boleh berlaku disebabkan bahan cemar udara dalam bangunan. Contohnya otak kita. Kesan pada otak kita, kita boleh mendapat gangguan sistem saraf pusat kita. Ada gangguan macam kita murung, macam kita tak berapa betul. Kemudian mata dan hidung kita juga mungkin mata kita berair, hidung kita rasa macam asyik bersin saja. Itu maksudnya asyik tergaru-garu. Itu keresaan dia. Kemudian jantung kita juga, salah satu mungkin jantung kita akan mendapat penyakit kardiovaskular. Kita ingat jantung kita itu sangat penting. Kalau dia berhenti, kita juga berhenti. Dan paru-paru kita juga ada fenomena. Jadi ini kesan ini bukannya muncul sekali, tetapi akan muncul setelah bertahun-tahun kemudiannya. Itulah masa kita akan rasa jantung kita sudah macam ni dan kita tiba-tiba boleh mendapat penyakit jantung. Okey, mengapa guna penulin udara? Apakah penulin udara ni berbaloi untuk wang anda? Ini soal. Mengapa kita guna penulin udara? Apa sebab dia? Okey, tujuannya kita guna penulin udara ini adalah untuk mengurangkan kimia ataupun partikel di dalam udara yang melalui penuras. Sebab kita tahu tadi kan, ada partikel yang kita tidak nampak. Jadi kita perlu penuras ini untuk kita perlu penulin udara ini untuk membersihkan udara di dalam rumah kita contohnya. Kemudian udara yang dia kata adakah berbaloi? Berbaloilah. Bila kita ada penulin udara ini, bermakna dalam rumah kita dapat hidup udara yang segar, yang bersih, dan juga bila udara yang bersih kita akan minda, kita akan tenang. Sebab kita terasa serabut. Sebab kalau kita asyik bersin, asyik susu gitu, jadi pikiran kita macam terganggu, jiwa kita macam asyik macam mana, kenapa pikiran kita ni macam kusut. Sebab itu kita perlu penulin dan berbaloi kita ada penulin. Okey, jadi di sini kita lihat faedah. Faedah mengapa kita perlu memiliki penulin udara ini. Jadi kaedah pertama ialah untuk membaiki peredaran udara dan menghapuskan kulapok. Kita nak pastikan pengudaraan dalam rumah kita ini, peredaran udara rumah kita ini lagi bagus, lagi baik ya. Dan apa ini baik, dia boleh menghapuskan kulapok yang terdapat di dalam rumah. Bukan saja menghapuskan kulapok, dia juga mengurangkan penyakit pernafasan. So bila kita baiki peredaran udara dalam rumah kita sebenarnya menghapuskan kulapok, kita boleh mengurangkan penyakit pernafasan dan juga paling penting kita dapat menyingkirkan bakteria dan virus yang kita tidak nampak di dalam rumah kita tadi. Di mana influenza dan coronavirus kita tak nampak. Tapi dengan adanya penulin udara ini kita dapat menyingkirkan bakteria dan virus ini. Sangat penting sebab kita tak nampak. Kalau nampak kita senanglah takiskan tapi tak dapat. So bagaimana penulin udara ini berfungsi? Okey, kita lihat di sini. Okey, ini adalah atmosfer kita. Ini adalah nombor 1 jualan dunia, sistem penapis udara yang sangat-sangat hebat. Kita lihat di sini bagaimana dia berfungsi. Kalau anda lihat di sini kan ini adalah partikel ataupun virus ataupun bakteria yang kita tidak nampak yang ada di dalam rumah kita. Kita tak nampak dengan mata kita. So dia di sini kita lihat dia akan memasuki prapenuras ini. Prapenuras ini kalau ada keruping hewan, keruping kita lah, garu-garu tadi kan, masuk sini dia akan ditapis di permukaan ataupun rambut-rambut kita kan, habuk-habuk rumah kita semuanya akan ditapis pada prapenuras ini. Dan disebabkan ini besar, jadi virus ini mikron ini dia mempunyai dia saiz mikronnya sangat-sangat kecil, dia dapat menembusi prapenuras ini. Tetapi tidak lepas sebab kita ada HEPA. Di situ kalau kita lihat HEPA itulah yang akan menahan kita punya virus yang kecil, sangat kecil ini di situ. Kemudian dia akan keluar, jadi udara yang keluar daripada belakang ini bila melalui prapenuras, HEPA dan juga karbon, dia akan keluar udara yang keluar di belakang ini adalah udara yang bersih.
Udara yang segar. Bagaikan kita duduk di pergunungan New Zealand. Kalau kita lihat di sini cakap macam kan. Jadi penulit udara ini menyedut dan memaksa udara bilik melalui penuras berlainan untuk mengurangkan kimia partikel dari udara melaluinya. Itu maksudnya. Jadi udara yang biru ini adalah udara yang bersih. Okey. Okey, bagaimanakah ciri-ciri atmosfer ini dibandingkan dengan jenama pesaing? Bagaimana? Okey, kita lihat di sini ya. Padatan bahan partikel kecil dan halus yang tinggi sama memberikan risiko kesihatan kepada kita. Okey, kita tengok di sini. Tengok sini partikel ini adalah 2.5 kecil 2.5 mikrons. Okey. Jadi bila kita sedut masuk, jadi dia akan masuk melalui hidung kita dan juga melalui mulut kita. Lagi partikel yang besar dia akan masuk akan menyebabkan kita bersin, batuk dan kita juga menelan coughing, sneezing dan sebagainya di sini. Okey. Ini adalah partikel yang besar mana? Ini partikel yang besar kan? Partikel yang besar ini dia akan masuk melalui kita punya bila kita batuk, bila kita bersin dan juga bila kita menelan lah. Kemudian dia kata semua partikel ini pula ini boleh travel masuk ke dalam lung kita. Dia tersekat di sinilah. Tetapi yang kecil-kecil tu, yang macam yang kecil-kecil ini akan masuk ke sini, dia akan masuk ke dalam paru-paru kita, menyebabkan paru-paru kita menyebabkan paru-paru dan hati kita ada penyakit, ada masalah. Di situ kalau kita lihat kan, kalau anda lihat di sini kan, partikel ini masuk melalui hidung dan juga mulut kita. Kalau yang kecil tersekat di sini, dia akan keluar. Dia akan keluar semasa kita batuk dan juga semasa kita bersin. Dan juga kita boleh telan. Satu lagi dia akan telan. Tetapi kalau yang kecil itu dia akan masuk jauh ke dalam paru-paru kita ni dan juga ke dalam hati kita. Sebab itu dia akan menyebabkan kesan pada paru-paru kita dan juga hati kita lah. Jadi dia kata lung kita akan ada masalah dan juga menyebabkan penyakit jantung. Okey, sekarang kita lihat apakah itu atmosfer kita. Atmosfer sky kita, ini yang besar lah, ada yang kecil lagi. Atmosfer sky kita iaitu sistem udara kita. Dia ada 3 sistem penuras, berkesan menyingkirkan bahan cemar bawaan udara dan sesuai untuk pembersihan udara dari dalam bilik kita. So dia ada 3 peringkat. Kalau tengok sini penutup, ini penutup dia. Kemudian ada pra-penuras, kemudian ada HEPA dan juga ada karbon penuras. So kita akan tengok. Ini dia satu persatu. Ini adalah pra-penuras di depan sekali, di mana dia berfungsi menyingkirkan partikel besar dan membantu melanjutkan hayat penuras partikel utama. Maknanya fungsi dia, contohnya rambut, habuk akan sampai di sini. Jadi dia maksudnya membantu mengurangkan yang besar-besar ini masuk ke dalam kita punya penuras utama. Jadi maknanya dia memanjangkan tempoh hayat untuk HEPA kita. Okey, yang kedua ialah penuras HEPA. Ini adalah penuras kedua di mana dia berkesan menyingkirkan kita punya bahan cemar ini, virus-virus ini, 99.9% bakteria dan virus seperti influenza dan juga coronavirus. Dan juga menuras partikel sekecil 0.0024 mikron. Sangat-sangat halus. Ini pasir 90. Yang paling kecil ialah virus. Virus pun masih 0.1. Masih lagi besar. Yang kecil lagi ni 0.024. Maknanya sangat-sangat halus. Virus lagi besar 0.1. Mana saya hebat penuras HEPA kita lah. Inilah ulasannya tadi lah. Dia menyingkirkan partikel dari udara melalui penuras tadilah. Okay dia. Ini kita tengok tadi kan. Dan mengurangkan lebih 300 bahan cemar bawaan udara dan juga bahan cemar yang lain.
Jadi sangat hebat kita punya HEPA ini kan. Okey, ini contohnya kita boleh tengok betapa hebatnya kita punya. Okey, ini adalah penuras karbon diaktifkan. Ini penulis karbon yang di belakang ni. Fungsinya ialah untuk mengurangkan bahan cemar kimia, VOC dan juga molekul bau. Seperti bau rokok, bau haiwan peliharaan kita dan juga bau lembab. So, dia mengurangkan bau. Kalau kita masak pun dia boleh mengurangkan bau masak itu supaya tidak kekal di dalam rumah kita. Okey, kemudian dia juga menyerap dan fungsinya bagaimana? Dia menyerap dan bertindak balas dengan kimia dan gas di dalam rumah anda. Memerangkapnya dan juga mengubahnya menjadi garam, gas dan wap udara yang tidak berbahaya. Sangat hebat penuras karbon kita rupanya. Dia mengurangkan bahan cemar dan bertindak balas dengan kimia. Bahan cemar kimia tadi kan, dan gas juga dalam rumah kita dan menukarnya menjadi garam, gas dan juga wap air yang tidak berbahaya kepada kita. Best kan? Sangat best. Sangat bagus. Okey, ini contohnya kita boleh tengok YouTube dia. Okey, ini adalah kadar penghantaran udara bersih CDAR dalam rumah kita. Jadi liputan kaki persegi ialah 465 square feet. Dan kualiti pembersihan, prestasi pembersihannya ialah 300 CFM. Okey, sangat hebat ini kita boleh tengok contohlah. Boleh lalui YouTube. Okey, dan bestnya juga kita ada pengesahan pihak ketiga. Contohnya Mohon Perakunan, British Allergy Foundation. Kemudian kita ada Persatuan Pengilang Peralatan Rumah. Maknanya bukan sebarang-sebarang lah kita punya atmosfer sky kan. Dan juga ada pengesahan pihak ketiga selain daripada tadi. Energy Star, kemudian IKAF, macam tu susah kita kena sebut pun ada. Okey, boleh rujuk Okey, ini kalau kita sudah memilikinya ada connect lah, kita boleh connect menggunakan alat jauh, iaitu kita boleh gunakan handphone kita. Sangat mudah sekarang, di mana di situ kita akan boleh tengok status perhati kita, boleh tengok kualiti udara dan juga tempoh hayat kita punya penuras. So sangat hebat kita punya ni. Okey, kita boleh tengok. Dan apakah jenis virus atau bakteri yang boleh dituras oleh atmosfer sky kita? Dia kata kehebatan ataupun keefisienan sistem dalam menyingkirkan partikel sel kecil. Dia dapat menyingkirkan 99.99% semua partikel bersaiz besar daripada 0.0024 mikron. Contohnya seperti ini, virus dan bakteria, debunga, alergen, keruping hewan dan juga habuk. Ini kita boleh rujuk dalam brosur. Okey, adakah virus adakah virus dan bakteri yang diperangkap oleh penulis HEPA itu terlepas semula ke udara apabila kita menukar penulis HEPA, dan bagaimana cara kita menguruskan HEPA yang telah diguna tadi? Jadi soalan, adakah bila virus masuk sini kan adakah dia terlepas semula bila kita menukar ini bila tempoh hayatnya sudah habis? Okey, jadi jawapannya kalau kita lihat di sini, maknanya bakteria itu bila sudah masuk ke situ, dia tidak dapat hidup lama di luar tubuh manusia. Dan setelah diperangkap oleh penuras, dia menjadi tidak aktif ataupun mati. Maknanya bila virus tu bila kita bersin tadi kan dia tersebar keluar, jadi dia tidak aktif dan diperangkap dan kita boleh katakan dia sudah mati. So apabila penulis ini telah hampir tempoh luputnya dan perlu diganti. Jadi penulis lama hendaklah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam karung plastik untuk dilupuskan. Jangan meletak merata lah juga. Kita kena simpan dalam plastik sebelum kita buang. Dan disyorkan supaya anda membasuh tangan selepas mengendalikan penulis itu. Itu memang haruslah. Itu kita jaga kebersihan. Pemasangan dan masalah diagnosis sangat senang. Okey, jadi siapa yang sudah memilikinya nanti kita akan tengok, dia akan bagi cara bagaimana kita nak masang dan sebagainya. Jadi kita jangan risau dan kalau anda membeli daripada kawan-kawan anda, dia akan ajar anda bagaimana memasang dia. Okey, ini adalah panel
paparan dia, ada petunjuknya. Kita boleh tengok bila kita sudah memilikinya. Okey, petunjuk gantian penerus juga. Kalau dia ada bagi tahu hijau bagus, jingga sedang-sedang, merah tu perlu kita tukar. Okey, ini dia. Memahami status, ini kita boleh baca. Okey, petunjuknya kita boleh tengok ni, boleh baca sendiri. Ada petunjuk Bluetooth. Okey, dan ringkasannya ialah kita punya penuras udara ini ataupun lebih kita kenali sebagai atmosphere sky. Dia menyediakan kualiti udara dalaman yang selamat dan sehat untuk kita dan ahli keluarga kita. So mana yang penting? Kalau kita fikir duit boleh kita cari, tapi ahli keluarga kita tidak dapat kita cari. Contoh macam kes baru-baru ini kan, bahkan baru ini baru saja berlaku. Bila kita sudah kehilangan, kita tidak dapat diganti. Okay. So kemudian dia kata berkesan menghilangkan 327 pencemaran bawaan udara seperti bakteria, acuan, virus, debunga, kulat, antigen, tunas habuk dan asbestos daripada udara yang melalui penapis. Dan juga penurasan dia 99.99% tau. Maknanya sampai partikel sekecil 0.0024 mikron. Sangat-sangat hebat kita punya penuras ini. Penuras kita iaitu HEPA terutamanya. Dan akhirnya kita dapat membantu insan menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih sihat. So maknanya kita pentingkan, jika kita pentingkan kesihatan kita, cepat-cepatlah kita grabkan atmosphere sky ini. Jangan kita tengok harganya mahal, tapi mana lagi mahal? Kita kena ingat paru-paru family kita lagi mahal daripada kita beli atmosphere ini. Okey. Jadi ringkasannya sekali lagi di sini tunjukkan. Di situ dia kata atmosfer berkesan menyingkirkan dan mengurangkan bahan cemar dan organisma penyebab penyakit daripada udara yang melalui penapis. So atmosfer hanya boleh menulurkan udara yang sebenarnya disedut masuk ke dalam sistem. Okey, kalau kita lihat di sini, sini semua ini adalah virus-virus ataupun bakteria ataupun pencemaran udara yang masuk, yang ada dalam udara kita, dia masuk melalui kita punya pintu ni sampai kepada prapenuras, kemudian sampai ke HEPA. Yang tak dapat ditapis oleh prapenuras akan ditapis oleh HEPA, dan akhir sekali di belakangnya adalah karbon, di mana di situ dia akan mengurangkan bau. Jadi kita punya paru-paru pun selamat. Jadi paru-paru kita menyedut udara yang bersih. Okey, itu saja perkongsian saya tentang atmosphere sky. Jadi jika anda mementingkan kualiti udara, anda pentingkanlah, jika anda mementingkan udara dalam kehidupan kita sehari-hari, so pentingkanlah kualiti udara di dalam kehidupan kita. Dan orang kata sayangilah sayangilah paru-paru keluarga kita dengan menyediakan kita punya penapis udara ataupun penuras udara yang sangat-sangat hebat, di mana dia boleh membantu kita. So jadi kita jangan lupa, itulah sistem penuras ataupun penyingkir ataupun mengurangkan bahan cemar yang perlu ada di dalam rumah kita. Sebab seperti mana saya kata tadi, sebenarnya dalam rumah kita adalah pencemaran yang 5 kali lebih hebat, lebih tercemarlah berbanding di luar. So sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga dia dapat membuka minda anda bahawa udara itu sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, terima kasih.